Ada buat record lah, nanti kita akan share juga lah kat dalam Telegram channel kita. So kalau yang belum masuk dalam kita punya MFM Securities Info Center punya Telegram, so nanti boleh masuk lah, biasa kita akan share kat dalam tu lah. So okay, malam ni kita saya nak share sikit lah pasal kita punya produk copy trade ni. So macam sebelum ni Cik Rafi dah pernah share pasal benda ni. So disebabkan mungkin ada klien baru dan ada juga yang terlepas sesi kita yang lepas, so kita buat lagi sekali. InsyaAllah kita akan buat regularly, mungkin dalam 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali lah kalau ada siapa-siapa yang request lah. So first sekali buat yang tak tahu, copy trade kita ni baru je release. Kalau ikutkan kita baru release dalam 3 minggu lebih lah. And then kalau macam mana nak tengok kita kat mana nak tengok kita punya copy trade punya tab ni, so kita boleh login dulu dalam Vault MFM Securities, and then pergi dekat bawah sekali ni, dia ada tulis MFM copy trade. Ada juga klien punya view yang dia tak tulis MFM copy trade, dia tulis social trading. So samalah, bendanya sama je, social trading dengan MFM copy trade tu sama. And then kita akan nampak ada beberapa tab lah sini. Kita ada providers ratings, ada my providers, my subscription, dan bawah sekali ada become providers. Okay, so first kali hari ni saya nak masuk tentang become provider, and then kemudian barulah kita akan terangkan macam mana nak jadi follower ataupun macam mana nak jadi subscriber lah. Okay, so kalau ada masalah ataupun macam contoh saya laju sangat ke, tak faham ke, boleh buka mic and then boleh boleh cakap dengan saya lah. Okay, so first kali, okay, so ini adalah kita punya providers rating. Dekat sini kita punya list of manager yang dah ada lah, yang dah start buat copy trade dengan kita. So boleh tengok kat sini dah ada 134 manager yang available, yang klien boleh pilih mana-mana yang diorang nak dan diorang boleh copy lah. Setiap manager ni dia datang dengan nickname, account type dan juga leverage dan juga return yang diorang dah buat lah sepanjang diorang buat copy trade dengan MFM Securities. Okay, so macam mana nak jadi provider dekat MFM Securities ni? First kali, okay, pergi tengok dekat bawah sekali ni ada become provider. Okay, just klik become provider. Okay, Encik Adi Aswadi draw down tu apa maksudnya? Okay, sekejap lagi saya akan masuk bab tu lah. So saya take note lah draw down dan juga ranking melalui apa ni, saya akan take note nanti. Saya akan explain juga lah. Okay, so balik kepada macam mana nak become provider. First kali klik yang become provider tadi, and then dia akan keluar yang ni. Nickname kita boleh masukkan nama manager yang kita nak buat. Contoh kalau anda dikenali sebagai trader Fibo, so bolehlah buat trader Fibo berjaya. Contoh kan. Saya try lah test Uzair. So account, create new account. So kita belum ada account, so create new account dulu. Oh, dah ada orang guna Okay, so selepas create new account, kita akan masuk ke sini. So, kat sini kita boleh nampak account type. Account type ni, okay, buat masa sekarang kita ada 4 account type. Masa first dulu kita release standard MP4 dan standard MP5 saja. Tapi start minggu ni kita dah ada micro punya account. So micro kita ada MP5 dan juga MP4 jugalah. So kita manager boleh pilih mana-mana account yang dia selesa dan yang dia nak gunakan lah. So kita ambil contoh micro MP5, and then kita boleh set leverage macam biasa. Set leverage, so kita set maximum leverage and then continue lah. Okay, so dia akan keluar macam ni, check balik nama anda, okay kita okay, account type, and then just click continue. Okay,
So bila dah klik continue tu dia akan keluar macam ni. So kita dah boleh nampak lah. Ni maknanya dah create account provider, tetapi jangan tersilap sebabnya belum complete lagi. Kadang-kadang ada provider ingat dia dah create tadi dah cukup dan follower dah boleh follow dah, tapi sebenarnya belum. Kita kena create offer. Okay, macam mana create offer? Just tekan create offer tadi, and then dekat offer ni bahagian title ni lah dekat mana yang provider boleh tulis lah dia ni trader macam mana, dia ni agresif ke, high risk ke, low risk ke, berapa return yang dia nak buat ke, macam tu lah. So kita letak je, ini contoh lah. And then untuk offers performance fee ni, okay, ini adalah fee di mana yang manager kenakan kepada follower yang follow dia. Fee ni akan dikenakan apabila position yang manager tu buka, position yang manager tu trade, profit saja. Kalau loss, takkan ada fee lah. Okay. And then dia punya fee maksimum sekarang ni kita tetapkan 30%. Minimum 1% pun boleh lah letak, tapi itulah kebiasaannya orang letak 20 ke 30% lah. Okay, and saya letak 30. So performance interval ni bermaksud sebenarnya bila kita charge dia punya fee ni, bila manager charge fee dia. So sekarang ni kita default kan, kita akan charge setiap kali trade tu ditutup. So 30 saat selepas sesebuah trade yang positif, yang profit ditutup, automatically kita follower tu akan di-charge 30% fee. Okay, so kita tekan submit. Okay, so dia akan tulis ni dah created. So kita back balik. Okay, so dah boleh nampak dekat bawah ni dah ada offer kita. Dekat sini lah bila dah ada offer ni barulah kita punya follower ataupun klien lain boleh nampak yang kita punya offer dan dia boleh invest, dia boleh follow kita punya trade. Okay, dah selepas dah buat ni, dah boleh terus buat deposit. Deposit macam biasa, kita boleh sama ada menggunakan online banking ataupun kalau contoh memang trader tu dah ada akaun lain yang ada fund dalam tu, boleh je buat internal transfer. So internal transfer boleh pergi dekat sini lah, transfer fund ni, dan pilih masuk ke dalam akaun provider tadi. Okay, so untuk provider itu saja step dia. Step dia senang, and then kalau nak dah lepas buat step tadi tu, nak keluar dekat dalam ranking ni dia akan ambil masa 1 jam lah. 1 jam selepas provider tu buat apa-apa transaction deposit ataupun 1 jam selepas dia open apa-apa position trading lah. Okay, so setakat ni untuk become provider ada apa-apa masalah ke? Ada apa-apa soalan ke ataupun tak faham ke macam mana? Kalau ada boleh open mic lah untuk tanya lah. Okay, Assalamualaikum. Saya Razi nak bertanya. Okay, untuk provider ni dia lebih kepada untuk yang memang trader yang dah ada pengalaman lah, betul ke? Ya, bukan betul. untuk beginner kan? Betul. Okay. Dia kalau sebabnya untuk provider ni beginner pun boleh. Cumanya dia akan mendatangkan masalah bila contoh anda adalah beginner and then anda ada satu akaun provider dan ada klien yang memang rasa anda boleh buat profit, dia percaya kat anda, dia follow anda, tiba-tiba anda MC. So takutnya klien yang follow anda tu agak ni lah, rasa tak percaya pula dekat kita punya copy trade punya ranking. So kalau boleh kalau begini jangan jadi manager dulu lah, seeloknya lah. Alright, faham. Alright, terima kasih. Sama. Okay, saya baca sekejap soalan-soalan kat sini. Alright. So sekejap saya besarkan sikit. Okay, so yang tak silang. So boleh tengok kat sini minimum depo. Okay, so minimum depo untuk akaun standard kita tetapkan sekarang
Untuk follower dan juga untuk provider, dua-dua 100 USD minimum depo. Untuk micro pula, micro ni kita tetapkan 15 USD saja. 15 USD lebih kurang RM60 untuk follow dan untuk jadi provider. Okey. Kalau tak create offer tu memang klien tak boleh nak copy. Okey, kalau tak create offer memang tak boleh nak copy. Sebabnya kenapa saya cakap tak boleh? Okey, boleh tengok kat sini So saya tekan satu contoh Mun Jawa ni Kalau contoh provider tu tak create offer, dekat belah bawah ni offers ni dia akan kosong. Dia akan kosong. So klien tak boleh nak klik invest yang ada dekat ujung. Kat ujung ni ada invest, klien tak boleh nak klik ni sebab tak ada offer. Dekat tempat lain dia memang tak ada invest. Kat sini, kat atas ni memang tak ada. So klien mana kalau nak follow dia kena klik invest kat bawah. So jadi masalah kalau manager tak buat offer, dia akan follower tak boleh nak copy lah. Okay. Alright, beginner jadi subscriber, sifu guna account provider. Kalau saya eloknya macam tu lah. Beginner kita sarankan sambil trade sendiri boleh juga allocatekan sedikit fund untuk cuba copy mana-mana provider yang memang dah terbukti dia boleh buat return. So at least kalau contoh kita trade sendiri tu asyik loss saja, mungkin kita ada sedikit gain dekat kita punya copy trade ni lah, dekat yang anda subscribe copy trade mana-mana provider yang ada kat sini. Okay, next question. Kena buat account online ke kalau sendiri nak trade juga? Okay, so account untuk follow memang account copy trade sendiri. Tak boleh guna account yang standard yang biasa open dekat live account tu, tak boleh. Dia kena menggunakan account follower sendiri. So nanti saya tunjukkan account follower tu macam mana nak buat. Jadi saya akan back kepada how to be follower. Manager guna account standard, investor nak follow guna account micro, tak boleh. Kalau account manager tu adalah standard MT4 ataupun micro MT4, follower automatic akan create account yang sama. Dia kena guna account yang sama. Saya nak tanya, saya pernah mengalami log entry yang provider buka tak sama dengan klien. Contoh, provider buka 0.01, klien punya log 0.04. Okey, ini kejap lagi saya akan bagi tahulah. Okey. So saya rasa untuk provider itu saja. Saya akan sambung untuk how to be followers, and then dekat dalam tu nanti adalah beberapa soalan yang tanya kat sini, saya akan jawab sekali lah. Okay. So how to be a follower. So first kali, kalau anda memang tak pernah follow, tak pernah subscribe mana-mana, okay, anda pergi dekat rating ni, and then anda boleh pilih lah. Anda boleh pilih provider mana yang anda rasa anda tertarik, ataupun contoh memang anda register kat sini sebab ada kawan-kawan memang dah recommend ataupun ajak untuk copy trade dia. Contoh kita ada kawan nama Shadow Clone ni kan, so kita ambil Shadow Clone ni. Tak boleh pula sekejap Okay, tak, saya akan ambil lain. Okay, contoh kita ambil intrinsic ni So first kali kita kena view dia. Ni cara nak jadi follower. First kali kita kena view dia. And then bila kita dah view, macam mana nak create account, kita kena tekan invest dekat offers dia. Tekan invest. And then automatic that kita akan pop up ataupun kita akan ke sini, dia akan keluar registration lah, how to become subscriber. So kita boleh check kat sini nickname dia betul tak, mana kita nak pilih, account dia jenis apa, server dia jenis apa, and then performance fee yang dia tawarkan lah 30%. Okay, so tekan agree, and then dia akan keluar dekat sini lah, create new account. So just click continue. Dekat sini yang saya cakap tadi, dia akan automatic keluar account type yang sama dengan manager ataupun provider tu punya. Dia tak akan keluar yang lain lah. Kalau contoh provider tu gunakan standard MT4, dekat sini standard MT4. Kalau dia micro MT4, kat sini pun micro MT4, tak akan lain.
Leverage ni pula, leverage kita seeloknya tetapkan sama dengan provider tadi. And then terus continue. So ini just confirmation, continue. Okay, so dekat sini, dekat sinilah kat mana yang kita kena setting ataupun kita kena aktifkan kita punya subscription. So kadang-kadang setakat ni lah ada beberapa klien yang pernah tanya ataupun pernah mengadulah kenapa kita punya subscription tak aktif. Sebabnya dia tak aktifkan kat sini. Dia tak habis setting. Dia ingat dah dekat continue tadi tu dah automatic copy. Okay, so first kali boleh tekan first kali sekarang ni kosong lagi. So kita boleh tengok yang first kali kat sini subscription info ni, activation status. Kita boleh tengok kat sini Kita tengok yang sini inactive. Sekejap saya nak padam ni. Ada kekacauan sikit kat sini. Okay. Okay, so first kali tengok activation status ni inactive. Jangan tengok yang button activate ni. Jangan tengok button yang bercolor ni. Tengok yang dekat sini. Kadang-kadang ada orang confused. Dia ingat dah aktif sebab yang kat sini tulis activate. Tapi sebenarnya kita kena rujuk yang sini, inactive. So kita aktifkan, tekan, aktifkan. Okay, so sekarang subscription ni dah aktif. Cumanya dia tak akan follow lah sebabnya kita belum depo ataupun belum buat apa-apa transfer fund ke dalam account follower ni. So automatic dia tak akan follow. Okay, so and then kita first kali kita kena ni configure kan kita punya setting, kita punya strategi, kita punya risk management kat sini. Okay, so saya pergi one by one. Okay. Untuk bahagian ini adalah di mana kita setkan lah direction ni. Maksud dia kita boleh setkan kita nak follow position buy ataupun position sell saja ataupun semua position yang manager tu buat. So seeloknya kena select all lah. Okay. And then untuk minimum lot ni bermaksud berapa minimum lot yang kita akan follow. Contoh kalau saya setkan 0.05 and then manager tu buka 0.01, automatic. Disebabkan manager tu punya lot lagi kecil daripada saya punya minimum lot, kita takkan follow lah position yang manager tu buka. So saranan saya dekat sini, minimum lot ni just biarkan kosong. Maknanya dia akan automatic follow semua position yang manager tu buka. Sama juga dengan maximum lot tadi. Tapi kalau maximum lot ni, contohlah manager tu fund dia besar, 10k. And then anda fund kecil, mungkin 100 USD je. And then anda takut manager tu buka lot yang terlalu besar, account tak dapat tampung. So just limitkan je maximum lot kat sini. Contoh just nak limitkan 0.02 je kan. So kalau lebih je daripada 0.02, automatic anda tak akan follow lah trade yang manager tadi buat. Okay, so tapi seeloknya just biarkan kosong sebabnya kat sini tak berapa penting sebabnya size slot tu pun akan disetting dekat bahagian strategi nanti. Jadi saya tunjuk Okay, so submit. Alright. And then kita pergi bahagian strategi. So kita edit kat sini. Ini adalah default setting kita lah. Default setting dia akan setting auto scale, compact value balance, ratio 1 dan dia punya direction direct. So kalau nak customize, okay. So dekat MFM kita ada 4 strategi untuk volume scaling lah. Yang pertama sekali kita ada auto scale, kedua kita ada multiply, ketiga fix dan juga keempat loss proportion. So saya akan explain one by one. Okay, untuk auto scale, konsep dia adalah sistem akan automatically scalekan lot size ataupun position yang provider yang follower tu buka compared to provider. Contoh bila kita setkan balance, manager ada balance $1,000 and then kita sebagai provider cuma ada 200 USD.
So dekat situ kita punya fund agak kecil lah, jauh lebih kecil berbanding manager tadi. So bila contoh manager ni buka lot size yang besar 0.05. Okay. So disebabkan kita punya setting adalah auto scale dan kita punya balance lagi kecil daripada manager tadi, sistem akan automatically reduce kita lot size yang kita copy. So kalau formula dia macam ni lah. Okay, compact value, compact balance bahagi compact value provider bagi compact balance follower sama dengan multiplication factor. Okay, so contoh yang saya bagi tadi 1000 bagi 200, so sama dengan 5. Alright. So ini adalah multiplication factor yang akan sistem kira lah bila dia gunakan auto scale punya setting. So contoh provider tu buka 0.05, disebabkan multiplication factor dia adalah 5, so kita akan reduce kita punya lot size tu bahagikan dengan 5. So kita akan buka 0.01 sahaja. Dia macam tu So kalau kita punya follower punya fund pula lagi besar daripada provider, automatically juga sistem akan besarkan lagi lot size kita. Dia macam tu lah, dia boleh kecilkan kalau follower punya balance lagi rendah, dan dia boleh besarkan lagi lot size bila follower punya balance lagi besar daripada manager. Okay, so risk ratio ni juga kalau dari dalam strategi auto scale dia adalah berkali jugalah. So kalau contoh tadi dah kali dengan 5, kalau risk ratio ni kita buat 2, dia akan 5 kali dengan 2, so akan lagi kecil ataupun lagi besar. Sebagai contoh 5 kan. So kalau tadi provide manager buka 0.05, follower buka 0.01. Bila risk ratio dia adalah 2, lot size yang provider buka tu akan dikalikan dengan 2. So dia akan buka 0.02. Dia lebih kurang macam ni. Dia punya perkiraan, dia punya calculation. So biasanya kita akan suggest risk ratio ni just letak 1. So tak payah pening-pening lah. Okay. And then untuk copy direction ni pula, copy direction kita ada dua pilihan lah, sama ada kita nak copy direct ataupun iaitu tiru sebiji ataupun reverse. Reverse ni yang dekat mana-mana copy tape belum pernah ada lagi lah, direction reverse. So kita dekat MFN ni first time lah kita buat reverse. So kalau rasa macam tak percaya ataupun tengok manager tu selalu sangat loss, boleh pilih reverse. So bila dia buy kita sell, bila dia sell kita buy. Dia macam tu lah untuk copy direction. Okay, habis untuk auto scale. So kalau ada soalan tak faham, boleh je letak kat chat, jadi saya baca saya ni jawab So yang kedua multiply. Multiply ni sangat simple. Kenapa saya cakap simple? Sebabnya multiply dia punya formula adalah kita punya lot size adalah lot size equal to lot size manager kali dengan risk ratio. Risk ratio ni. So bila contoh manager buka, contoh untuk multiply contoh manager buka 0.05. So bila kita punya risk ratio adalah 1, dia akan follow 1 to 1 lah. Tapi kalau contoh kita manager buka 0.05, kita punya multiply risk ratio tu kita letak 3. So dia akan automatic 0.15. Macam tu je. Dia punya multiply ni senang. And then untuk multiply ni saya suggestkan kalau kita ada fund yang sama dengan manager, so nak tiru 1 to 1, boleh multiply ni lah. Multiply risk ratio 1, ataupun
kita ada fund yang besar dan kita yakin manager tu sentiasa buat profit, kita nak sentiasa gandakan kita punya profit lebih daripada manager tu. So kita boleh set dekat sini. Risk ratio ni kita boleh set 2 ataupun kalau lagi tamak boleh set 5. Boleh set lah berapa nak. Dia akan multiplykan lagi, besarkan lagi lot size yang kita ada, yang kita buka. Okay. So multiply senang. Kalau ada apa-apa masalah tentang multiply pun boleh letak dekat chat, nanti saya bacakan. Alright, so kita bagi yang seterusnya. Yang seterusnya ni fix. Okay, fix ni lagilah senang. Fix ni bila automatic kita pilih fix, risk ratio ni dia akan bertukar kepada size lot yang kita akan buka pada setiap position ataupun setiap trade yang manager tu buka. Okay, so contoh kita fixkan risk ratio kita ni 0.02. So apabila manager tu buka, tak kisahlah 0.01 ataupun 0.10 ataupun 1.00, kita akan sentiasa consistently buka 0.02 sahaja. Kita akan sentiasa fix dengan risk ratio yang kita dah pilih dekat sini. So kalau kadang-kadang ada manager yang memang dia suggest untuk follow dia gunakan setting ni. So kita kena kadang manager ni akan bagi tahulah siapa yang nak follow saya, tolonglah set fix 0.02 ataupun 0.01 macam tu. Yang ni simple lah. Okay, so dan last kali lots proportion. Okay, untuk lots proportion ni dia punya setting sangat dia bukanlah sangat tapi dia agak complicated sebabnya dia ada banyak variable yang kita kena set. Okay, first kali kita kena setkan ni lah compare value kita, sama ada kita nak compare value balance kita ataupun nak compare equity. And then kita kena isi risk ratio dan juga kita kena isi kita punya lot step. Lot step ni dekat mana-mana formula tadi ataupun strategi tadi tak ada. Dekat lots proportion ni je ada. Okay, so dia punya formula adalah, formula untuk lots proportion ni, copy volume ataupun copy size lot size adalah bersamaan dengan risk ratio kali compact value follower punya bahagi lot step. Ini adalah dia punya formula lah. So siapa-siapa yang nak gunakan lots proportion ni, dia kena mahirkan menggunakan formula yang saya tulis kat sini ni, risk ratio kali compact value bagi lot step ni. Okay, untuk setting lots proportion ni, dia sebenarnya lebih kurang macam auto scale. Cumanya dekat sini kita boleh setting berapa besar kita nak scaling kita tu pergi ataupun berapa kecil kita nak scaling kita tu pergi. Kalau saya nak terangkan dengan lebih lanjut dia agak pening lah, sebabnya kalau dia punya risk ratio dengan lot step ni nak kena dimainkan sikit lah, baru kita boleh dapat lot size yang kita nak. Saya bagi contoh satu saja lah. Contoh kita copy value. So kita contoh kita letak risk ratio kita 1. And then follower punya balance 10,000. So dekat lot step ni lah kita akan mainkan lah. Kita akan tukar dekat bahagian lot step ni sama ada kita nak besar mana kita punya multiplication factor tu. Besar mana scaling yang kita nak dekat kita punya copy value tu. Contoh kita letak 1,000. So 1,000, bila kita letak 1,000, copy value tu akan automatic 10. 10. Maksudnya contoh kalau manager tu buka 0.01, automatically provider kita punya follower akan buka 0.10. Dia main dekat dia punya lot step ni. Yang ni dia agak pening sikit, bukan pening lah, dia macam agak payah sikit.
Tapi kalau contoh ada yang nak guna, boleh rujuk dengan account manager lah, ataupun rujuk dengan manager tu dulu. Boleh ke saya nak guna loss proportion ni? Seeloknya kalau tak pandai setting ataupun pening nak guna, just gunakan auto scale. Sebabnya konsep dia sama macam auto scale, cumanya yang ni ada pembahagi ataupun ada denominator tu. Log step tu dia menjadi denominator. Okay. So kalau tak faham pasal log proportion ni, better contact account manager ataupun manager ataupun provider anda lah. Sebabnya yang ni memang agak pening sikit lah. Okay, so dah setting semua ni, and then kita balik semua submit. Okay, submit. So kita dah pilih kita punya strategi, dan yang last kali kita kena setting kita punya risk management. Okay, untuk risk management ni, dekat sini adalah bahagian di mana kita setting kita punya berapa kita sanggup loss ataupun berapa kita nak profit daripada manager yang kita copy ni. Okay, untuk first sekali total loss ni. Total loss ni adalah di mana kita setkan berapa value yang kita sanggup loss bila kita follow provider tersebut. Contoh, kita starting copy dengan setengah manager tu menggunakan 100 USD modal. And then kita tak nak kita loss lebih daripada 50 USD. So automatically bila kita punya loss sampai je 50 USD, kita punya subscription dengan manager tadi akan unsubscribe ataupun akan stop. Dia akan jadi inactive automatically bila loss kita capai 50. Tapi yang ini adalah position yang dah tutup lah, realized loss. Maksudnya dia dah memang loss, bukannya floating loss, dia realized loss. Kiranya trade yang dia buka tu dah close. So bila capai je 50, automatically kita punya subscription dengan manager tu akan terputus ataupun akan inactive lah. Okay, so untuk total profit ni pun konsepnya sama macam tadi. Kat sini kita boleh letak berapa total profit yang kita nak, berapa total profit yang kita target, and then bila contoh kita dah capai total profit tersebut, kita akan automatically inactive ataupun kita berhenti subscribe daripada manager tadi. So contoh saya letak 100, bila saya punya profit dah 100 je, saya akan stop. Saya akan stop follow manager yang saya follow ni. Macam itulah lebih kurang dia punya konsep. Okay. So untuk yang bawah ni, floating loss. Okay. Untuk floating loss ni, beza dia dengan total loss tadi, itulah yang saya cakap. Total loss ni bila kita dah close, bila manager tu dah close, bila kita punya trade pun dah close. Untuk floating ni, bila kita tengah floating, contoh manager tu mungkin terbuy awal sangat, lepas tu harga junam sikit kan, kita akan floating sikit. So bila contoh kita letak 80 kita punya floating loss, bila floating loss kita sampai 80 je, dia akan automatic trigger kita punya floating action. Dia berkait dengan floating action ni. Dia akan automatic trigger kita punya floating action, di mana floating action ni kita ada 3 jenis. Okay, so untuk yang first kali kita ada close all. So situasi dia adalah di mana bila floating loss kita sampai je dekat 80 USD, automatically semua trade yang kita buat akan tertutup. Semua position yang kita tengah follow ni akan tertutup. Dia akan close all. Okay, itu untuk yang first. And then untuk yang second, kalau contoh kita pilih floating action yang second, close unprofitable ni. Close unprofitable ni adalah di mana bila capai je 80 floating loss kita, sistem akan tutup one by one kita punya position yang tengah unprofitable ataupun yang tengah loss. Dia akan contoh kita ada 10 position, ada 8 loss, 2 profit. Tapi kita punya floating dah sampai 80. So automatically dia akan tutup satu position yang tengah loss tadi. So tadi ada 8, dia akan tutup 1, 7, jadi 7. So dia akan cut kita punya loss, floating loss tu under 80. And then kalau untuk yang last kali ni, close all unprofitable, bila kita cecah je floating loss 80, automatically semua position yang unprofit time tu akan
tutup. Automatically tutup. So dekat yang sini seeloknya lah, kalau memang kita jenis jaga kita punya risk management, just buat je close all ataupun close all unprofitable lah, macam tu lah. Ataupun kalau lagi elok, floating loss ni tak payah setting pun tak apa. Sebabnya ada manager, ada ada manager yang dia punya trade memang kadang terawal entry kan, so dia punya floating agak besar, so lebih kurang macam tu lah. Okay, so next kita submit. Okay, dah setting semua ni, dah siap aktifkan, then terus boleh buat deposit ataupun buat transfer fund, dan automatically selepas kita deposit tu, kalau manager tu ada buka position, kita akan automatic follow position ataupun follow trade yang manager tu baru open lah selepas kita ada buat depo tu. So macam tu sahaja macam mana nak jadi follower. Dia senang je, tapi itulah dekat bahagian sini ni kadang-kadang ada pening sikit nak setting. Lepas tu dekat bahagian sini yang activation status ni lah yang selalu follower tersilap pandang. Dia ingatkan dah aktif, dia tengok kat sini deactivate kan, dia ingatkan oh tak aktif, so dia tekan. Dia ingat ini baru aktif. Padahal sebenarnya kena tengok yang sini ni, activation status ni. Okay, so saya baca sekejap dekat ni. Okay. Macam mana nak copy account micro? So kita kena tengok dekat yang dekat manager rating tadi. Tengok dekat bahagian manager rating tadi. Dekat sini dia ada account type. Dia ada jenis-jenis account, mana account apa yang manager tu guna. So kalau kita memang nak follow micro punya account, kita punya fund pun sikit, kita nak start dengan 15, so kita boleh follow mana-mana manager yang memang buka micro punya provider. Macam ni kan. Kalau kita nak start standard ataupun nak start MT5 pun boleh tengok kat sini. Dia ada macam-macam macam ni. Cari je kat account type ni. Kita boleh juga filter. Kalau nak filter just type je account type yang kita nak, MT4 micro kan, nanti dia akan keluar. Okay. Soalan seterusnya, boleh ulang semula bahagian risk ratio. Cik A nak ulang semula bahagian risk ratio mana satu tu? Untuk strategi yang mana satu? Sebabnya untuk keempat-empat strategi tadi tu, risk ratio tu dia lain-lain dia punya function. Kena pilih yang mana satu. Sebabnya kalau nak ulang tu semua, dia macam banyak sikit lah. Maximum multiply berapa boleh letak? Okay, so untuk multiply kita tak letak maksimum, tapi sistem akan automatically buka lot size terbesar yang account anda boleh tampung lah. Tapi kalau contoh letak sampai multiply by 10, mungkin lepas tu margin tak cukup, margin account tu tak cukup, margin account follower tu tak cukup, kita takkan open lah trade tu. Okay, boleh Cik Zul Syam next. Dia kata memang pening, apa yang pening tu? Pick senang kot. Okay, dia sebenarnya yang paling senang sebenarnya auto scale lah sebenarnya lah. Sebabnya kita dah tak payah pening nak set macam mana, dia akan automatically adjust kita punya lot size tu sama macam bukan sama, dia automatically adjust mengikut balance ataupun equity yang kita ada dibandingkan dengan equity ataupun balance yang manager ada. Tapi kalau nak fix pun senang enggak? Fix lagi senang, cumanya mungkin dia bila fix ni dia ada satu situasi di mana follower tu boleh jadi rugi dekat follower. Contoh manager buy 0.01 and then dia nak cover balik dia punya buy yang tengah loss, so dia buka dekat tempat lain 0.05.
Tapi kita punya fix tu 0,01 je. So yang 0,05 tu kita tak follow. So kita tak boleh nak cover balik loss yang kita tengah buat. Loss yang manager buat tu kita tak boleh nak cover sebab kita tak follow position ataupun trade yang manager tu buat untuk cover loss dia. Tu salah satu kelemahan fix ni lah. Salah satu disadvantage dia lah. Mostly lock step untuk follower yang banyak fund tapi setting ni adalah setting paling selamat. Betul. Lock step ni memang manager yang untuk follower yang fund dia besar. Sebabnya kita boleh reduce ataupun kita boleh naikkan kita punya risk ratio tu ataupun lock step. If dah subscribe and ada floating profit or loss, apa jadi kalau deactivate subscription? Okay, so bila dah subscribe dan ada floating profit ataupun loss, kalau kita deactivate, tak silap saya kita akan automatically close position ataupun trade yang kita buat tu. Dia akan automatically close. So seeloknya kalau contoh nak deactivate ataupun nak unfollow, boleh check dulu. Kita boleh check dulu kita ada tak open position, and then tunggu manager tu close, barulah kita unfollow ataupun kita deactivate. Macam mana nak check? Macam mana nak check kan? Setiap akaun yang anda follow ataupun anda subscribe ni kan, sebenarnya anda dapat juga login ID dan juga password. Dekat sini boleh tengok ni. Dekat bahagian ni saya lupa nak cakap. Dekat bahagian account info ni, dekat sini kan ni ada login 30360. Dekat dalam ni ada anda punya password semua. Biasa boleh change kat sini ataupun biasa lepas je create tu, semua password dengan login ID ni kita send dekat email. Boleh login dekat dalam MT4 ataupun MT5 dan kita boleh monitor trade ataupun position yang manager tu buat. Okay, so boleh tengok kat situ. Alright. Salam doan. Macam mana nak tahu yang kita copy dah jalan? Macam ni yang saya cakap tadi lah, kita boleh monitor, login je guna kita punya ni trading platform login ni dengan password. Password tu dapat dekat email. Okay. Ataupun kalau macam nak tukar password boleh change kat sini lah. Kat bahagian change ni ada change. Okay. Jangan kalau contoh saya suggestkan untuk login guna investor password. Sebabnya bila investor password ni kita tak gatal tangan untuk trade sendiri pula account tu. Sebabnya kita tak suggest untuk account follower ni follower kacau lah apa-apa position ataupun trade yang manager buat, sebabnya takut mengganggu perjalanan trading ataupun trading activity yang manager tu tengah buat. Okay, sebagai provider, macam mana nak tahu berapa ramai investor yang sudah follow dan berapa total equity investor? Okay, untuk provider, yes, saya pergi kat sini. Okay, alright. Macam mana nak tahu berapa ramai yang subscribe kat kita adalah, salah kata. Kita boleh nampak button social trading portal. Okey. Ataupun kat sini boleh nampak kat ni, kat subscription ni. Kat subscription ni kalau contoh ada orang follow kita ataupun ada orang subscribe dengan kita, dia akan keluar kat sini. Dia akan keluar ID je lah. Dia tak akan keluar nama orang tu ataupun ID account orang tu. Dia just keluar subscription nombor berapa, and then dia akan keluar offer yang follower tu subscribe, and then dia akan tunjuk yang position tu subscription tu aktif ataupun tak aktif. Dia ada tulis kat sini yes ataupun no, and then dia tunjuk juga strategy type, sama ada subscription follower tu auto scale ke multiply ke, dia akan tunjuk kat sini. Semua boleh tengok kat sini lah. Cuma equity dia memang kita tak nampak. Equity dia memang kita tak nampak. Cik Zam, kita cuma boleh nampak berapa ramai subscription je lah dekat sini. Okay.
Contoh sekarang manager dah create MT5 standard. Sebelum ni kan tak ada micro. Kalau nak tukar ke micro boleh ke? Kalau nak tukar ke micro kena create account follower baru. Kena create account follower baru sebabnya dia macam saya cakap tadi lah, micro cuma boleh follow micro, standard cuma boleh follow standard je. So kalau contoh nak create nak follow account manager yang micro pula, kena buka kena ikut step yang saya cakap tadi tu, how to become follower tadi tu kan. Buat balik yang tu. Kena buka account follower baru. Lebih baik follow sama equity. Betul, lebih baik follow sama equity sebabnya equity tu yang memang di tengah ada lah. Kadang balance tu mungkin unrealized balance, maknanya dia belum tutup apa-apa PL dia kan. Dia belum tutup sama ada dia tengah floating loss ataupun floating profit. So better follow equity lah. Max drawdown tu apa? Okay, max drawdown. Max drawdown ni max drawdown yang salah tekan. Okay, max drawdown yang ditunjukkan dekat kita punya rating punya tempat ni adalah pergerakan ataupun the highest return yang manager tu pernah buat compared to the lowest return yang pernah manager tu buat. Sebagai contoh, dalam satu masa dia pernah profit sampai 100%. And then keesokan harinya ataupun beberapa jam selepas tu dia loss sampai 20-30% negatif. So drawdown dia akan automatically jadi besar. So dekat sini kita boleh monitor agak lah. Sebenarnya manager yang drawdown agak besar ni, dia punya trading ni kita boleh labelkan sebagai high risk. Tetapi ada juga masa max drawdown ni sebenarnya tak valid lah, sebabnya mungkin time mula-mula manager tu start dia punya trade tak banyak ataupun dia tengah tak aktif, tapi bila dia fokus barulah dia punya return tu banyak kan. So memang dia punya drawdown ni akan lari sikit lah. Ni kalau nak formula dia kena PM dekat account manager lah, sebabnya formula ni kita tak ada letak dekat kita punya FAQ tu, kita tak letak dekat kita punya website. Formula ni kita belum letak lagi sebabnya formula ni belum berapa complete ataupun belum berapa confirm macam tu lah. Alright, so boleh provide manager micro, contoh micro trade, macam mana nak copy kalau modal bawah 100 USD, macam mana setting yang sesuai. Boleh preview boleh. Okay, contoh saya tak boleh sebenarnya follow status sebab saya test account kan. Saya tak boleh follow, takut mengganggu sistem dia. So saya cuma boleh follow mana-mana manager yang test account lah. Tapi kalau contoh WA ni kata boleh preview. Contoh ni preview micro trade ni kan. Dia dah mention kat sini minimum depo 50 USD. Ni macam contoh saya cakap tadi, dekat offer tu kita boleh create minimum depo 50 USD, setting fix 0.1. So kita ikutlah cakap manager, apa yang manager cakap ni seeloknya, sebabnya mungkin dia memang ada dia punya strategi macam mana dia nak trade. So better ikut dia punya setting ataupun dia punya suggestion. Macam tu Cadangan dari pihak tuan, kalau depo bawah 200 USD ikut follower yang macam mana? Okay, kalau contoh depo bawah 200 boleh je nak follow mana-mana manager, tapi itulah macam saya cakap tadi, ikut settingkan strategi anda kepada auto scale. So contoh kalau manager tu dah lebih daripada $200 kan dia punya equity, so automatically tuan akan reduce tuan punya lot size ataupun inilah size position yang tuan copy itulah. Okay. Kalau dah float banyak memang akan automatically akan close beberapa position, tak boleh close manual. Okay. Kalau dah float banyak, kalau contoh tuan setting yang tadi itulah yang saya cakap kan, yang floating action tu kan. Saya pergi balik dekat saya punya subscription.
Contoh kalau kat sini tadi kan, contoh tuan memang dah setting kat sini floating sampai ni, lepas tu kita tuan setting close all unprofitable ataupun all unprofitable. So dia memang akan automatically close. Tapi kalau contoh tuan tak setting kat sini, dia tak akan automatically close. Tapi kalau tuan nak close sendiri, boleh close manual. Tapi itulah kalau contoh tuan terclose awal, position tu reverse jadi profit, kita tak boleh, kira tuan tak boleh nak salahkan manager tu lah. Macam tu lah, kira kita tak suggest untuk follower close sendiri, sebabnya takut position tu sebenarnya memang tengah retrace je ke, sebab tu dia floating. Dia macam tu lah lebih kurang. So jangan, kalau boleh jangan close manual. Adakah kita boleh tengok counter atau pair apa yang manager masuk? Boleh, kita boleh tengok apa ataupun pair apa yang selalu manager ni trade. Macam mana nak tengok? Contohnya dah lepas anda buat subscription, okay, view, anda tekan social trading portal. Ini untuk follower. Tekan social trading portal, so dia akan redirect ke satu website yang lain. Okay, dia akan ni social investment and securities ni. So dekat sini dia ada beberapa tab. Okay, so dia ada beberapa tab atas ni. Boleh pergi dekat bahagian ratings. Dia akan keluar ranking macam ni. Okay, bila dia keluar ranking macam ni kita boleh cari nama manager yang kita follow tu. Contoh saya letaklah satu Microchain, dia tadi kita borak pasal dia kan. So kat mana nak tengok trading yang selalu manager ni buat? Okay, pergi dekat bahagian trading, dekat bawah sekali. Bawah sekali ni. Kat sini ada tulis instrument. Kat sini kita boleh nampak apa yang selalu dia trade. Ataupun kita boleh je tengok dekat kita punya MT4 ataupun MT5 tadi yang saya cakap kan, boleh login. Tapi kalau macam sebelum nak aktifkan, nak tengok dulu, boleh tengok kat sini lah. Kita boleh tengok manager ni dah buka berapa banyak lot. Dekat sini juga kita boleh tengok ada beberapa detail yang lain lah. Kat sini ada banyak sebenarnya detail. Kita boleh tengok berapa manager tu punya max profit, berapa dia punya drawdown, daily profit dia. Boleh juga tengok dia punya average profit, average loss. Boleh juga tengok dia punya best trade dia, berapa paling besar profit yang dia pernah buat, berapa paling kecil profit yang dia pernah buat. Berapa profit yang dia pernah buat, berapa paling besar loss yang dia pernah buat. Worst trade dia. And then ada juga largest trade ni, berapa paling besar lot size yang dia pernah buka. So kat sini pun ada trade won dia dah berapa ratus, trade loss dia dah berapa. Manager ni agak banyak agak dah trade, dah 200 lebih kan. So dekat sini lah boleh tengok. Okay, boleh repeat semula nak check follower kat mana. Okay, nak check follower tadi, pergi dekat my provider anda. My provider. Okay. Dan saya alihkan okay, dekat subscription ni ada. Dekat subscription ni boleh tengok berapa banyak follower yang ada. Kalau selain dekat sini, dekat bahagian sini pun boleh, dekat social investment ni kan. Bila tekan my provider ni, okay, contoh ni macam yang saya dah buat tadi kan. Dekat sini pun ada juga tunjuk berapa banyak subscription yang dah ada, yang ada orang buat dah kat kita. Berapa banyak follower kita dah ada. Dan kita boleh juga tengok position yang kita buat. Kita boleh juga tengok fees yang kita dah dapat. Ni untuk provider. Fees maksudnya berapa fee yang kita dah charge dekat kita punya follower. Boleh tengok kat sini lah. Ni untuk manager lah. Okay. Untuk satu vault, berapa account manager boleh buka dan berapa account copy yang boleh buka. Okay, untuk satu client vault, kita limitkan 3 account provider je yang dia boleh buka, dan untuk account copy 3 juga. So kalau untuk contoh 3 account contoh Encik Saiful Amin ada boleh buka 3 account yang berbeza lah. Contoh nak buka satu MP4
standard, lepas tu nak buka MT5 standard, lepas tu nak buka MT4 micro. 3 je lah dia boleh buka. Apa formula pengiraan drawdown and rating point? Okay, so untuk drawdown ni dia agak payah sikit formula dia, panjang. So saya tak boleh nak buat tulis kat sini. Tapi untuk yang rating point ni saya boleh kongsikan lah, sebabnya yang formula pengiraan drawdown ni dia kena ambil daripada return chart dia. So agak susah sikit nak explain. Tapi Encik Fahmi Arif ni boleh contact saya lah, ataupun contact account manager, nanti dia akan sharekan lah macam nak kira drawdown. So untuk rating point saya akan sharekan. Ni untuk kalau mana manager yang dah ada account dengan kita dan nak tahu lah macam rating point dikirakan. Okay, formula dia adalah rating point equal to return all time tambah dalam kurungan return monthly kali 1.5 tambah daily return volatility kali 0.5. Okay, so ini adalah formula untuk rating point. Okay, so return all time ni dekat mana kita nak dapat? Return all time boleh dapat contohnya dekat ni provider rating. Okay, return all time kita memang tunjuk dekat sini. Ini adalah return all time lah. Return all time untuk semua provider kat sini. Okay, so boleh ambil nilai daripada sini. Contoh saya ambil atas sekali 295.52 ni, start to the moon. Okay, so saya ni lah, saya tunjuk kiraan sekali lah. So start to the moon tadi dia punya 295.52. Okay, and then tambahkan dengan return monthly. Okay, return monthly disebabkan kita punya profit rate tak sampai lagi sebulan. So return monthly tak keluar lagi, tak ada. So, kalau dah ada lah nanti, kalau dah ada return monthly tu boleh tengok dekat sini. Dia akan keluar all time return, weekly return, monthly return dan juga 2 days return. So kalau disebab macam sekarang kita memang belum ada monthly return, so return monthly tu kita just letak kosong kali 1.5. Okay, and then daily return volatility. Daily return volatility ni kat mana nak cari? Okay, salah. Okay, boleh tengok dekat bahagian trading ni kan. Ada dekat sini. Sekejap ada ni pula. Padam sekejap. Okay. Boleh tengok kat sini. Daily return volatility. Ambil nilai yang kat sini. 32.72. Apa sebenarnya daily return volatility ni? Boleh baca situ. Daily return volatility ni adalah value yang absolute profit dan loss yang direkodkan dalam satu hari. Maksudnya semua position yang kita dah buka, yang kita dah tutup dalam hari tu, yang profit ataupun loss ditambahkan and then di-averagekan menjadi kita punya daily return volatility. So inilah dia punya nilai. So nilai dia 32.72 kali 0.5. Okay, so saya cari kalkulator sekejap. So, kalau ada soalan lagi boleh tulis ya. Saya akan bacakan satu, tapi kita limitkan lah kita punya meeting ni sampai pukul 10 je. Sebabnya takut kalau tak ada limit nanti kan sampai ke pagi pula kita borak. 32.72 kali 0.5. So 16.36 kita tambahkan dengan return all time tadi 295. Allah. 0.52. So rating point total yang manager Scalp to the Moon ni ada adalah 311.88. So kita boleh check balik. Betul ke tak betul? Alamak. Dah lain lah. Okay. Saya salah tengok tadi. Yang kat sini saya tengok orang lain punya ni.
Saya tengok micro trade. Sorry, tak perasan. So dia punya ni sebenarnya cuma 22.68. Sekejap saya padam balik. 22.68. Saya tambah dengan berapa tadi? 295.52. Allah tu ajar. So 306.86. So boleh tengok balik kat sini, betul tak? 306.86. Ini dia punya rating point. So macam itulah perkiraan rating point untuk Cik Fahmi Arif Okay So macam mana nak hubungi provider? Provider kita kalau contoh memang tak kenal, kita memang tak ada cara nak hubungi provider, tapi mungkin boleh minta tolong ataupun boleh contact dengan account manager, cuba tanyalah boleh ke, tahu ke, kenal ke siapa, ataupun boleh kadang-kadang manager ni dia letak nickname ni, kadang dia orang punya Facebook, so boleh cari dia orang punya Facebook. Rating point tu apa? Rating point tu macam saya cakap tadi tu lah, rating point ni lah yang menentukan ranking semua ni. Susunan yang dekat manager-manager ni dia ikut rating point. Dia ikut rating point So dia punya formula macam saya cakap tadi tu lah. Apakah formula pengiraan return di bahagian provider rating? Okay, formula return, formula dia formula return panjang sebenarnya. Okay, tapi macam ni lah dia punya return. Formula return adalah previous return to date bagi 100. Ini adalah formula dia lah. Macam mana dia nak dapat return to date, macam mana nak dapat our return ni. Okay, cuma nak kira. Dia kena kira dekat sini, return profit change bahagi start equity tambah deposit minus withdrawal darab dengan 100%. Okay. So formula ni kalau anda sebagai follower, anda tak boleh nak kira. Tapi kalau anda sebagai manager, mungkin anda boleh tengok anda dekat return yang anda telah buat. So anda boleh gunakan formula ni dan masukkan dekat formula yang return to date ni. Dia agak pening, tapi kalau contoh nak kita ada share rasanya benda ni, kita ada share, so boleh tengok nanti boleh kira sendiri lah. Apa beza PAM dan kopi dengan kopi? Okey, beza PAM dengan kopi adalah kalau PAM kita poolkan ataupun kita kumpulkan semua salahkan. Kita kumpulkan, kita masukkan kita punya fund ke dalam satu manager yang kita pilih. Contoh kita nak invest 100, kita masukkan, kita pindahkan 100 tu ke dalam satu account. Contoh Lady Lunara ataupun Nazar Kegas. So kita masukkan fund kita ke dalam ni. Dan dialah yang trade, dialah yang buka position apa semua. Kita tak boleh nak setting apa, kita just letak fund dan kita tunggu sahaja return profit daripada manager ni. Manager ni pula dia saya tekan satu, contohnya lagi. Manager ni pula dia ada equity sebesar ini, iaitu equity yang investor dia dah buat yang dia gunakan untuk trade. Itu adalah manakala kopi ni pula, kopi ni kita punya fund tak berpindah. Kita punya fund tak berpindah, kita punya fund tu stay dalam account kita. Tapi position yang kita buat adalah kita tiru provider ataupun manager yang kita follow. Itu beza PAM dengan copy trade. Okay. Alright. So ada lagi ke soalan? Dekatnya ada lagi soalan. Saya rasa dah jawab semua soalan lah tu. Kalau ada lagi soalan boleh tulis ataupun boleh cakap lah. Mana-mana nak. Saya open untuk soalan lah. Siapa-siapa yang ada, kalau contoh dia dah buat manager beberapa hari tapi ada benda yang dia tak pasti, boleh tanya. Ataupun dia dah follow tapi ada masalah, boleh tanya juga.
Saya open kepada floor untuk apa-apa soalan. Ada ke? Hello? Dengar ke? Dengar. Okay. Ada soalan. Semua provider yang ada ni memang dah banyak pengalaman tu. Itu kita tak tahu, tapi itulah kita boleh judge atau kita boleh tengok berdasarkan dia punya performance ni, return dia. Kita kalau macam contoh nak tengok macam nak kaji lebih dalam, macam saya cakap tadi lah, kita try tekan, kita try subscribe mana-mana, and then kita pergi dekat social trading tadi tu kan. Sebab ni kalau contoh tak tekan social trading tu, dia tak pergi dekat sini, kat rating user portal ni. So contoh kalau dah subscribe, tekan je social trading ni, dia akan automatic ke sini user portal ni kan. So kalau memang nak kaji setiap manager masa satu yang betul-betul bagus, pergi dekat rating and then tengoklah, pilihlah mana-mana manager yang tuan nak kan. Contoh kita pilih satu manager Bos. dekat Soalan. Sekejap, saya habiskan Okay. so boleh tengok kat sini. Soalan jawapan untuk yang tadi, boleh tengok kat sini berapa trade yang dia dah menang, berapa trade yang loss. Okay, so Encik Kuda berlari. Soalan apa tu? Okay, jadi so antara copy trade dengan PEM ni, so dia macam tak perbezaan yang tak ketara lah, sebabnya yang copy trade ni pun the trader tak perlu trade kan. Sebab ada orang tanya yang copy trade ni ada kita just masukkan duit dan manager saja akan trade untuk kita. Betul? Cumanya beza yang paling ketara adalah bila PEM kita tak nampak langsung manager tu trade macam mana, kita tak nampak apa position yang dibuka. Tapi kalau copy trade ni semua kita boleh nampak, dan kita boleh setting kita punya risk tu berapalah. Contoh kalau kita nak cut loss kat mana-mana, kita boleh setting benda tu. Itu yang paling ketara. Betul. Jawab. So bagi saya lah, kalau nak pilih antara PEM dengan copy trade, PEM ni kalau anda memang nak santai, anda nak letak duit anda dekat dalam satu investment product atau investment plan, PEM lah jawapannya. Tak payah nak fikir apa, depo, transfer masuk ke dalam mana-mana PEM account yang anda rasa boleh membawa return kepada anda, and then anda biarkan. Anda tengok je lah money to grow. Tapi kalau untuk copy trade ni, seeloknya kita kena setting betul-betul, kita kena monitor lah. Sebabnya dia macam nak cakap, bila kita boleh monitor ni, dia kita jadi sentiasa nak tengok. Contoh kita sentiasa nak tengok loss ke, profit ke, macam tu lah. Itu beza PEM dengan copy trade. Kalau untuk yang sedang belajar trade and then dia rasa dia asyik MC, dia asyik loss je, tapi dia ada keinginan ni untuk jadi trader yang berjaya, seeloknya try follow mana-mana manager yang dia punya ranking ataupun dia punya return tu agak memberansangkan. So dia boleh tengok position apa je sebenarnya trader-trader ni buat, macam mana trader ni trading. Dekat situ kita boleh serap sikit-sikit macam mana gaya-gaya manager-manager copy trade yang ada dekat MFM sekarang. Itu beza paling ketara lah PEM dengan soalan. Ada klien tanya. Thank you terjawab. Alright, okay. Ada klien tanya berkenaan copy trade tu, boleh cadangkan tak manager yang trusted? Okay, so untuk manager yang trusted, sebenarnya semua manager yang kat sini tu trusted. Tak mungkin manager tu sengaja contoh dia depo 100, lepas tu dia saja trade untuk loss. Tak mungkin lah. Kita takkanlah 100 USD kita saja nak buang duit macam tu je kan. Sebenarnya semua tu trusted. Cumanya kalau contoh dia ada loss ataupun ada sedikit terciduk MC, itu adalah adat trading lah. Itu adalah adat trading. So kalau lah contoh nak betul-betul nak pilih, betul-betul nak tengok mana satu yang mungkin berkualiti, boleh pilih yang
return dia tinggi lah. Return dia tinggi. So nak tengok return ni, kita boleh je setting filter ni return daripada yang highest kepada yang lowest. So kat sini kita tengok paling tinggi 300% dia pernah buat. 300%. Okay. Ada testimoni orang yang ambil PAM. Okay. So testimoni orang yang ambil PAM ya, orang yang ambil PAM. Okay. Kalau contoh lah, kalau dekat PAM ni sebenarnya lah tak semua manager dia open ataupun dia macam nak cakap, dia menonjol ataupun dia bagi orang kenal diri dia. Tak semua manager, tapi adalah beberapa manager yang ada promote diri dia terang-terangan. Contoh macam paling dekat kita punya MIB lah, Nazar Keges ni. Nazar Keges ni kalau boleh follow ada punya Facebook. So dia memang investment ataupun profit semua dia disclose lah. Kira dia memang ditunjuk kalau dia loss, kalau dia profit, dia profit. And then dia pun tak menjanjikan bulan bintang tapi adalah profit. Kalau nak tengok testimoni, contoh testimoni PAM, boleh tengok Nazar Keges punya. Sebabnya ni dia antara yang disclose. Kalau yang lain-lain ni mungkin ada juga yang disclose tapi nak kena cari yang ini setakat ini saya dah pernah nampak. Ini saya dah pernah nampak dia punya Facebook lah. Yang lain-lain ni kena cari dulu. Macam Traders Republic pun saya ada nampak dia punya Facebook. Contohlah. Testimoni tu tak ada. Sebabnya kadang tak ada, tak semua orang nak disclose dia punya profit. Kadang ada yang silent kan. Okay. Is there any specific time for me to know if I had invested to my provider to see the reflect on my subscription such as balance, loss, profit? Okay, specific time specific time. Okay, so kalau yang dah biasa trade lah. Kalau yang dah biasa trade, kita tahulah trading ni paling shock malam sebabnya market US open kan, paling shock malam sebabnya time tu market tengah volatile, price bergerak laju. So seeloknya nak check balance ataupun nak check loss ke profit, check esok pagi lah. Check waktu pagi. Waktu pagi tu kebanyakan trader sama ada dia kurang sikit entry ataupun dia dah tutup entry dia sebabnya biasanya market volatile time malam, time kita tidur lah. Dia 9.30 sampai pukul 4 itu market US. Time tu dia volatile. Tak pun time petang pukul 4, pukul 5 pun dah volatile lah time tu. So kalau saya biasa tengok profit ataupun balance loss saya ni waktu pagi lah. Return tu per day, per month ataupun total yang dia dah trade. Return tu adalah return all time. Yang ditunjuk dekat ranking ni, yang ditunjuk dekat ranking provider ni adalah return all time. Maknanya return daripada hari first kali dia dah buka sampailah hari ni. Sampailah hari ni. So kalau ikutkan shadow clone shadow X ni dah lama lah sebabnya dia punya return pun dah agak tinggi. Tapi betul lah macam saya cakap tadi, tak semestinya dah lama return akan jadi tinggi. Ada juga yang baru pun mungkin boleh juga full return dia tinggi. Kalau dia trade yang dia buat tu high profit punya. Okey, ada lagi soalan tak? Saya tengok semua tak ada kot. Tak ada soalan. So apa yang saya boleh suggestkan lah, kita nak pilih manager tu seeloknya kita kena kenal lah manager tu, ataupun kalau tak kenal pun kena tengok betul-betul lah mana satu yang berkualiti. Sebabnya kalau salah pilih ke lepas tu loss, nanti kan takut anda menyalahkan pula manager tu. Sebabnya dia bila fund ni loss dengan sendirinya, atau maksudnya kita yang trade sendiri, dengan bila kita suruh orang yang lain yang trade, dia lain perasaan dia. So takutnya nanti timbul perasaan marah ke apa kan. Kita juga account manager juga yang kena kisah macam tu lah. Seeloknya pilih betul-betul lah. Kalau contoh memang baru nak start and then anda pun memang tak ada siapa-siapa yang perkenalkan,
seeloknya kena buat research sikit lah. Tapi kalau macam anda masuk kawan ataupun MIB ataupun IB yang bawa, kalau dia memang ada suggest manager yang dia suggest, so seeloknya follow je manager tu. Macam tu lah. Okay, so ada apa-apa soalan lagi ke? Kalau tak ada, saya nak end lah. Lagi 2 minit, okay, 9.55 saya nak end. Kalau ada apa-apa soalan lagi, boleh ni lah. Boleh tulis ataupun boleh cakap lah. Agak lama agak lah, saya dah sejam setengah agak Ada ke soalan lagi? Ada siapa-siapa? So kita punya recording nanti kita akan share dekat Telegram channel kita. So mana yang tak dapat lagi ataupun tak masuk lagi Telegram channel MFM Securities Info Center, boleh contact account manager, minta dia masukkan, ataupun mungkin kadang account manager dah bagi tapi lupa nak tekan ke apa, lupa nak masuk subscribe, boleh tengok kat situ. Okay. Ada lagi soalan Okay, so 2 soalan last Kita boleh anytime stopkan copy trade? Boleh, kita boleh anytime. Bila-bila boleh. Dia tak sama macam PAM. Kalau PAM nak keluarkan fund kita ada masa. Dia biasanya sistem setkan 1 hari baru fund kita boleh withdraw. Tapi untuk copy trade bila-bila masa boleh stop, bila-bila masa boleh withdraw. Boleh tambah fund pun bila-bila masa. Okay. Macam mana nak stop? Macam saya cakap tadi lah. Sama ada masuk balik dekat yang subscription ni kan. Masuk kat subscription ni, tekan yang tekan yang inactive ni. Inactive activate ni stop kat sini je. Senang je. Dia punya stop. Dia tak sesusah PAM lah. PAM kita kena request withdrawal dan lambat lah nak tunggu keluar. Copy trade ni dia instant. Fee berdasarkan keuntungan selepas close position kan? Ya betul. Fee lepas kita close, contoh kita trade position, kita profit, manager tu profit $10, kita pun profit $10. Contoh dia punya fee adalah 30%. 30 saat selepas trade tu close, automatik akan ditolak. Dia akan terus tolak. Contoh 30%, dia akan tolak $3 masuk terus ke dalam trading account manager tadi. Okay. Kalau loss tak ada tolak fee. Dia yang profit je dia tolak. Okay. Bila inactive? Banyak pula je soalan Bila inactive, adakah semua existing position akan ditutup? Bila inactive, adakah semua existing position akan ditutup? Okay, bila inactive, kita akan stop subscribe. Tapi kalau contoh ada floating, ada position yang tengah buka, dia akan ditutup apabila manager yang kita follow tadi tutup position dia. Ataupun kalau memang kita nak tutup, kita boleh close sendirilah. Kita boleh close sendiri. Okay. Macam mana nak tahu minimum depo yang manager tetapkan? Biasa manager ada tulis minimum depo. Kalau sekarang kita tak ada tetapkan berapa minimum depo, minimum balance. Biasa manager tulis. Tapi minimum depo yang kita MFM tetapkan adalah $100 untuk standard account, 15 untuk micro account. Bagi manager nak galakkan ramai follower, elok reduce persen. Ya betul. Kalau memang nak ramai, reduce persen fee itulah. Tapi itulah takut tak berbaloi pula kan. Sebabnya manager dah trade kan, dia mesti nak upah lebih. Tapi itulah kita set maksimum 30%. So saya rasa tu saja untuk hari ni. So, kalau nanti ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa soalan, boleh direct contact juga dengan account manager, ataupun kalau ada ID anda ataupun orang yang guide anda, boleh tanya dia orang. So kalau ada masalah pun boleh contact ataupun kalau contoh malas nak contact account manager, malas nak contact IB, boleh je masuk dekat kita punya MFM ni, ada live chat bawah ni. Boleh je live chat. Okay.
Okay. So itu saja. Terima kasih sebab join. Saya harap perkongsian hari ini membantu mana yang tak faham lagi ataupun mana yang kurang faham, lebih faham dan terbuka hatilah untuk cuba kita punya copy trade ni. Sebabnya kita walaupun kita baru release tapi alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan. Kita dah ada 135 manager, boleh pilih mana-mana manager ataupun provider yang anda rasa yakin. Okay. So apa-apa boleh contact kami, manager anda. Right, so kita akan jumpa lagi 2 minggu. InsyaAllah account manager yang lain pula lah yang akan manager lain pula yang akan sampaikan. Saya turn saja minggu ni. Turn orang lain ke minggu depan. Alright, so terima kasih semua. Okay. Jangan lupa follow lah mana-mana copy trade yang anda rasa boleh membantu anda. Okay. Terima kasih. So, Assalamualaikum. Selamat malam.